Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Haji Ahmad Azmara selaku pengacara majlis, pengurusi yang diantar kewasit, imam-imam Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 hari bulan 11 2022 kita dapat meneruskan agenda majlis ilmu di masjid kita ini dalam program tazkirah, memperingatkan kita sendiri dan juga memperingatkan sahabat-sahabat kita, ahli-ahli masjid kita, ahli qaryah kita tentang kewajipan tanggungjawab kita di saat ini dan juga bila-bila masa saja, iaitulah bagaimana kita nak mantapkan ukhuwah sesama kita, bagaimana kita nak jaga kesatuan ummah supaya umat kita ni sentiasa kuat, tidak lari daripada landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla yang paling besar sekali sehingga melayakkan kita ke syurga nanti insya-Allah. Jadi tajuk yang kita pilih sesuai dengan suasana semasa pada kita hari ini, iaitu mantapkan kesatuan ummah ataupun ukhuwah Islamiah dan jauhkan segala sebab-sebab yang boleh membuat perpecahan dan persengketaan sesama kita. Para jemaah sekalian, di antara isu besar, agenda besar yang dimainkan oleh syaitan, iaitulah memisahkan di antara dua yang baik. Orang yang paling menjadi agenda besar dia nak pisahkan, iaitulah apabila berpisahnya suami dan isteri. Orang ni asalnya baik-baik, tiba-tiba dihasut oleh syaitan sehingga sampai peringkat mereka boleh berpisah. Kita kata itulah yang menjadi agenda besar. Kita duduk dalam suasana yang baik, adik-beradik sama-sama kita, tiba-tiba kita juga berkelahi. Kita duduk dalam masyarakat yang aman damai, tidak ada persengketaan, hidupnya harmoni, tiba-tiba kita juga diberi suntikan ataupun sebab-sebab yang boleh menjauhkan kita sama-sama kita. Maka para jemaah sekalian, kita undur balik ke sejarah, iaitulah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Taala bangkitkan Rasulullah. Maka di peringkat awal Islam, Nabi ditentang oleh siapa? Keluarga dia sendiri, anak-beranak dia. Ketua pembesar yang menentang Nabi, pakcik dia, nama dia Abu Lahab. Adapun Abu Jahal bukan pak saudara dia, tapi masih juga dalam kelompok anak-beranak di Mekah, mana orang kampung dia. Tapi Abu Lahab, naam, pak saudara dia. Ulama sirah kata keluarga Nabi ni terbagi kepada 3 golongan. Keluarga Nabi terbagi pada 3 golongan. Golongan yang pertama yang terbaik ialah golongan Sayyidina Hamzah yang masuk Islam dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pakcik dia Abbas bin Abdul Muttalib. Hak ni, tapi Hamzah lebih awal daripada Abbas, sebab dia di antara yang menentang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat dia syahid dalam peperangan Uhud. Yang kedua, yang duduk di sebelah Nabi tapi tak masuk Islam. Tuan-tuan boleh tak namakan siapa dia, pakcik? Nama Abu Talib. Kena ingat nama-nama. Yang ketiga, yang menentang yang diam.
Kita tak ada lagi tak sejarah. Nak kata dia sokong ke tak sokong, tak ada sejarah. Jadi ada lagi lah pecahan mak saudara dia sementara. Cuma saya sebut 3 kategori. Maka kerana itu kata di para ulama, susahnya Nabi SAW suatu proses nak menyatukan masyarakat Arab kepada satu pegangan yang satu, iaitulah kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bukan satu benda yang mudah. Sebab ajaran yang Nabi bawa, ajaran tauhid, bercanggah boleh katakan 100% dengan pegangan yang dipegang oleh puak-puak Quraisy pada zaman itu. Puak-puak dia ni macam-macam benda, sembah berhala, sampai peringkat di antara tempat yang paling banyak terkumpulnya berhala di mana? Dekat Kaabah. Nabi masuk ambil tengok Kaabah, ada 360 ketul berhala sekitar. Nabi kita keluarkan, bersihkan dia. Tapi bila nak boleh bersih? Daripada Nabi duduk di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berhijrah pula 8 tahun. Barulah Nabi boleh masuk, bermakna 20 tahun lebih perjuangan. Barulah Mekah dapat dibersihkan daripada segala jenis taghut ataupun segala jenis penyembahan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu ketika di Mekah. Nak satukan umat di Mekah supaya duduk di bawah tauhid, suatu perjuangan yang cukup mencabar. Akhirnya, setelah 13 tahun berada di Mekah, Islam makin berkembang. Tapi berkembang di mana? Di luar Mekah. Mekah tak boleh nak kembang. Sebab dia duduk di bawah kuasa jahiliyah yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia. Nak kembang tak nak kembang, Islam tak boleh. Bahkan bukan sekat tak boleh, Nabi SAW dan para sahabat yang mustad'afin, yang lemah-lemah, memang menjadi ancaman kepada sahabat-sahabat ini, iaitulah dengan geng-geng samsing-samsing pengganas yang diketuai oleh Abu Jahal dan puak-puak dia. Ada orang yang kena pukul, ada yang kena tampar, ada yang kena hina. Bahkan Nabi sendiri SAW telah diancam untuk dibunuh. Maka itu dia panggil satu perjuangan yang besar. Jadi proses nak menyatukan umat ini tidak berlaku lagi di Mekah. Allah SWT izinkan Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Bila ke tarikh Nabi kita berhijrah? Nabi kita berhijrah ke Madinah bila? Baru je habis musim hijrah, ke musim Maulid lah. Nah, sebenarnya tarikh hijrah dia tu, Nabi kita masuk Madinah awal Rabiul Awal. Kita berbeza dengan tarikh Hijri yang kita guna Muharram, itu awal tahun Hijri. Maknanya, tapi tarikh hijrah bukan di situ. Itu satu benda. Maka bila Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah Munawwarah, maka di antara isu besar yang Nabi kita gunakan iaitulah al-mu'akha, mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar. Mempersaudarakan muhajirin dengan ansar, dalam bahasa Arab dipanggil al-ikha ataupun al-ukhuwah. Al-ukhuwah, persaudaraan dalam Islam ini lebih besar daripada hubungan keturunan. Abu Lahab keturunan sekali dengan Nabi, tapi tak jadi. Sebab itulah definisi orang nak jadi sahabat Nabi, dia punya definisi dia, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW beriman. Itu syarat dia. Bertemu dengan beriman. Kalau orang beriman di zaman Nabi tapi dia tak jumpa, dia tak boleh jadi sahabat. Tak boleh jadi sahabat walaupun dia sudah beriman. Sebagaimana dalam kisah Uwais Al-Qarni, dia tak mari jumpa Nabi SAW. Dia mari selepas Nabi wafat. Jadi dia tak boleh jadi sahabat. Abu Jahal jumpa dengan Nabi. Abu Talib menjaga Nabi. Tapi dia tak cukup, dia punya SOP nak jadi sahabat tu apa dia? Beriman, maka dia tak boleh jadi. Sama juga yang pura-pura beriman, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan kenal ke nama pakcik ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ni? Ya?
Barakallahu fiik. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik di Madinah. Dia pura-pura mengaku beriman, tapi dia tak juga tidak beriman. Dia mati tidak beriman, maka dia juga tidak berhak menerima gelaran sahabat. Tak ada orang yang boleh kata Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu sama juga dengan orang lain yang mati tidak beriman ataupun yang pura-pura beriman, mereka ini tidak mendapat kelayakan menjadi sahabat. Jadi orang menjadi sahabat Nabi, iaitulah orang yang ada hubungan ukhuwah yang begitu mantap, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, Nabi Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu orang yang bersaudara. Orang mukmin iaitulah orang yang bersaudara. Kita hari ini semua orang yang beriman dalam negara kita, luar negara kita, yang duduk di Afrika atau duduk di Eropah, asalkan dia orang Islam, maka dia saudara kita. Kita kata saudara anta akhi, awak adik-beradik saya. Adik-beradik dalam bidang apa? Dalam hubungan agama. Jadi mana mantap hubungan agama dengan hubungan kekeluargaan. Kita kata agama lebih besar sebab hubungan agama bermula di dunia dan bersambung di akhirat. Bermula di dunia, bersambung di akhirat. Tapi kalau hubungan di antara keturunan saja berada di dunia dan mungkin dia tidak bersambung di akhirat. Yang kita, tapi kalau kita dua dapat. Keluarga, beragama, berukhuwah, maka itu dia panggil dua darjat. Agama apa ada, hubungan kekeluargaan ada, maka orang ni dua darjat. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu Nabi kita sebut, ada orang ni hak dia 3. Ada orang hak dia 2, ada orang hak dia 1. Boleh kata sebut. Orang yang dapat 3 hak, siapa dia? Ya? Ustaz tahu dah nak dengar sahabat-sahabat kita ni, dia panggil respon. Siapa dia ingat? Ada orang yang hak 3, hak 2, hak 1. Siapa? Dia panggil hukuk al-jiran. Hak kejiranan. Ada orang yang berjiran saja, tapi dia tak ada hak lain, hak jiran. Itu dia panggil orang yang tidak, yang bukan Islam. Dia jiran kita, jiran. Kita tak boleh kata dia ni bukan jiran saya sebab non-Muslim. Lah, dia jiran, tapi dia tidak. Satu hak saja, hak jiran. Kita pun kita kena hormat dengan dia, kita tak boleh bising dengan dia, tak boleh kacau dia, tak boleh kita buat benda-benda yang dia tak suka. Yang kedua, orang yang dapat 2 hak. Pecah dah sikit lubang tadi. Siapa dia yang dapat 2? Orang jiran yang Muslim. 2. Yang 3 siapa? Jiran, Muslim, keluarga. Baru nampak. Dia bila dia tanya tu dia mudah. Orang panggil mudah. Mudah nak tangkap dia punya maklumat. Jadi kita ni kadang-kadang dalam satu kumpulan kita, dalam taman kita ni ada orang yang 1 hak, ada 2 hak, ada 3 hak. Maknanya hak keluarga, hak agama, hak kejiranan. Nabi SAW dia telah menggunakan apabila sampainya sahabat-sahabat Muhajirin sampai di Madinah, di antara awal-awal yang dibuat oleh Nabi SAW iaitulah meruntuhkan tembok yang memisahkan di antara orang kaya dengan miskin. Runtuhkan. Yang kedua, diruntuhkan perbezaan keturunan dan warna. Sebab itulah orang kaya dia letak dengan orang yang miskin. Dia panggil al-ikha, persaudaraan. Mu dengan orang ni. Maka Nabi dah atur siap. Satu lagi, tidak ada perbezaan di antara warna. Orang ni Afrika, orang ni mari daripada, contohnya Bilal Habashi. Bilal yang mari daripada Ethiopia tak sama dengan orang yang Madinah yang Arab. Ataupun Suhaib yang dikatakan mari daripada Rom tak sama dengan. Maka itu dia panggil persaudaraan, sehingga kan Allah, Nabi SAW selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi, Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin bersaudara. Satu. Maka Nabi SAW meletakkan satu kumpulan
yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Ingat dah hadis sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Tuan-tuan boleh ingat tak 7 golongan ni siapa? Yang pertama, pemimpin yang adil. Al-imamul adil. Orang pemimpin yang adil ni besar dia punya kelebihan. Sebab apa besar kelebihan? Sebab bila dia adil, bila dia memerintah dengan baik, rakyat di bawah dia mendapat naungan, mendapat manfaat, mendapat faedah yang besar. Sehingga kan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, dia kata kalau aku tahu aku ada doa mustajab, aku akan doakan kepada pemimpin supaya jadi baik, supaya dia tu soleh. Sebab apa? Dia kata kebaikan dia turun kepada orang bawah. Sama juga kita, bila kita ni bapa, suami yang baik, anak-anak mendapat manfaat ke tidak? Oh, dapat manfaat banyak. Ayah saya ambil peduli dengan saya. Isteri pula kata suami saya, encik suami ni tak adalah orang yang paling baik dalam dunia. Semua dia dapat nikmat, cucu cicit pun dapat. Mandi, kerana itu kalau kita sekarang ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah muwalli alaina khiyaran. Itu di antara doa yang diajar oleh golongan salaf. Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah, berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang ikhlas untuk menjaga agama, menjaga negara. Kita nak kata siapa, tak boleh nak sebut siapa. Cuma kita boleh berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala lantik. Tapi masalah kita sekarang ni, sebagaimana kata di para ulama, sebagaimana kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu, Allah Ta'ala lantik orang seperti itu juga. Jadi kalau kita kata, oh, saya baik, tapi pemimpin tak baik. Cuba kita tengok kita dulu, baik tak baik kita ni. Bagaimana kita dengan beragama, bagaimana, maka datangnya kebaikan daripada atas juga perlu kebaikan itu bermula juga di bawah. Baik. Kemudian yang saya nak ambilnya satu je. Warajulani tahabba fillah. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Dia bertemu, dia berpisah semata-mata kerana Allah, maka itulah yang dijadikan contoh salah satu daripada calon yang akan layak duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Jadi kita berkasih sayang kerana Allah. Hari ini kita kasih sayang kerana apa? Kita sendiri je kita tahu. Saya sayang kepada dia kerana dia saudara saya. Kalau saya sayang kepada dia kerana dia keluarga kita. Kita sayangnya dia kerana dia bantu kita. Masing-masing ada punca menjadi sebab kita menyayangi seorang itu kerana Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan mungkin selalu dengar kisah seorang pakcik berjalan nak pergi ziarah saudara dia di kampung sebelah sana. Ingatkah kita dulu cerita dah? Allah Ta'ala hantar mari malaikat tunggu tengah jalan. Malaikat dia tunggu dia tengah jalan. Dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana tu? Oh, dia kata nak pergi ke kampung seberang, nak pergi ziarah saudara. Azur akhi. Aku nak pergi ziarah saudara aku. Malaikat tanya lagi, kenapa nak ziarah dia? Adakah dia buat baik dengan awak? Adakah dia buat berjasa besar kepada awak? Dia kata tak ada apa-apa. Uhibbuhu. Aku sayang kepada dia kerana Allah. Kita hari ini, kita tak usah tunjuk siapa-siapa. Kita tunjuk kita. Ada ke tidak orang yang kita sayang ke dia kerana Allah Azza wa Jalla? Alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena ada. Jangan kata, oh saya sayang dia ni sebab dia ni gini, dia buat jasa pada saya, dia bantu saya, dia tolong. Tak, itu ada kerana lain. Kita nak dia kerana Allah Azza wa Jalla. Allah, payah tuan-tuan. Nak dapat darjat ni, al-ikha' ni, darjat al-mahabbah di antara kita ni bukan satu benda yang mudah. Maka Nabi sebut itu di antara calon orang yang layak duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayang. Jadi masalah mahabbah, masalah ukhuwah adalah merupakan satu perkara kalau kita dapat merealisasikan, kitalah akan mendapat darjat yang tinggi, mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla,
mendapat keredaan para malaikat, para nabi dan juga para syuhada. Dalam hadis ini rawahu Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulal arsy manabirun min nur. Sekeliling arah di Allah Azza wa Jalla ada mimbar, mana tempat duduk yang tinggi dibuat daripada cahaya. Kita tak usah fikirlah benda akhirat ni dengan otak kita, tak usah fikir, payah. Pagi-pagi kita duduk tadabbur surah sekarang ni surah Al-Waqiah. Bila mari bab menu makanan, wa talhim mamdud, pisang-pisang yang bertingkat-tingkat. Kita duduk mikir macam pisang kampung kita je. Pisang apa yang kita nak beli? Kata pisang dalam syurga ni nama je pisang, tapi dia punya keindahan, dia punya kelazatan itu Allah Taala yang Maha mengetahui. Kita tak sedap fikirlah macam mana si pisang jenis apa. Yang kita fikirnya macam mana kita nak sampai ke pisang syurga itu. Itu yang penting. Jadi tak dapat. Maka Nabi kata apa? Manabir, ada mimbar, tempat yang tinggi daripada cahaya. Allahu Akbar. Alaiha qaumun. Di atas mimbar itu ada beberapa kaum yang pakaian mereka dari cahaya. Muka-muka mereka bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka ni bukan nabi, bukan orang mati syahid. Kalau dia nabi, kita tak peliklah dia nabi. Ataupun dia ni syuhada, orang yang berperang pada jalan Allah, mati syahid, mereka juga tinggi darjat. Tapi orang ni orang yang biasa. Nabi kata laisu bi anbiya wala syuhada. Dia bukan nabi, bukan orang mati syahid. Bagaimana kalau kita nabi tak buat kelas ni? Kita pun duk mikir, tak ada harapan dah kita. Tak ada peluang dah aku ni. Bila Nabi letak tadi bukan Nabi, bukan syahid, bermakna layak tak layak kita berada di situ? Layak ke tidak? Kata insya-Allah kita layak. Kita, tapi kelayakan tu kena ambil kelayakan. Duk main layak dengan mulut saja, perbuatan tak layak mana boleh. Maka Nabi kata apa? Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Para nabi ni orang mati syahid mencemburu dengan keadaan mereka. Siapa dia orang ini? Tak nampak bekas peperangan, bukan dalam jawatan Nabi. Siapa dia? Qalu, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dia cerdik tuan-tuan. Kalau ada benda yang dia tak faham, ada benda yang tak jelas, langsung mereka akan minta penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni pun kalau kita dengar orang bercakap, kita dengar orang berceramah, ustaz-ustaz kita mari bercakap, kalau kita tak faham tanya. Ini masalahnya, dia tak faham, dia tak tanya. Tapi dia pergi ulah pula kat belakang. Itu jadi masalah. Maka timbullah perkataan yang orang tak kata. Qalu sifhum lana ya Rasulullah. Tolong Rasulullah sifatkan kepada kami siapakah mereka itu. Allahu Akbar. Sifhum lana, ya Allah sifatkan kepada kami siapakah mereka itu. Faqal. Tanda tuan-tuan. Al-mutahabbuna fillah. Tanda pertama, al-mutahabbuna fillah, orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Itu. Wal mutajalisuna fillah, kita duduk-duduk semata-mata kerana Allah. Lepas solat tak ada peluang nak duduk, kita duduk dengan sahabat kita. Ataupun kalau dia tak boleh mari masjid dah dia sakit, ataupun dia ada masalah masyarakat, wal mutazawirun, orang yang ziarah menziarahi kerana Allah. Hadal hadis rawah Muslim, ini calon orang yang boleh duduk dan bertingginya darjat al-mutahabun, orang yang berkasih sayang kerana Allah, sebab mereka ini duduk di atas nur, di atas mimbar daripada nur pada hari kiamat. Allahumma ja'alna wa ahlina minhum, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami di kalangan orang yang layak berada di tempat yang tersebut. Amin. Tadi Pak Cik tadi, dia berjalan tadi belum sampai lagi kampus bro. Tiba-tiba disekat oleh malaikat. Malaikat tanya dia, nak gimana? Nak pergi ziarah sahabat. Ada apa? Tak ada apa-apa. Uhibbuhu, aku sayang dia kerana Allah. Malaikat pun setelah tamat interview, lulus dia punya interview tadi, yang mengatakan bahawa dia datang kerana Allah, dia pergi ziarah kerana Allah, maka malaikat laporkan, ana rasul rabbil alamin, aku ni bukan manusia, aku ni adalah utusan Allah. Aku utusan Allah, Allah hantar mari.
bukan manusia. Maka aku nak sampaikan pesanan daripada Allah Azza wa Jalla, ahabbakallah, Allah Ta'ala sayang kepada kamu sebab kamu menyayangi saudara kamu kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, di sinilah kita nak cari bagaimana kita nak letakkan cinta kita, kasih sayang kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka insya-Allah kita cuba cari beberapa formula ataupun cara-cara untuk kita meraih sifat-sifat kasih sayang. Ataupun kalaulah kasih sayang kita tak berapa mantap, janganlah sampai mereka tercabut daripada hati kita, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita kerana Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr, wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Cuba tengok ayat. Sebab ayat ini penting kerana kita nak jadikan dia doa, khususnya di zaman kita ini, zaman kita suka orang yang kita tak suka, kita sakit hati. Walaupun dia seorang Muslim, walaupun dia seorang yang warak, walaupun dia ahli masjid, tapi orang panggil kita tak suka, kita benci. La. Tanda tuan-tuan dalam suratul Hashr ayat yang ke-10. Yang ada Quran tu buka. Suratul Hashr ayat yang ke-10. Tengok Allah Ta'ala cerita, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun, sesungguhnya orang yang datang selepas daripada mereka, daripada golongan yang baik itu, sentiasa berdoa. Itu jangan jadi doa lagi, bermula daripada Rabbana. Tengok tanda situ, namanya wallazina ja'u, itu tidak doa tu. Itu Allah Ta'ala hikayatkan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka. Apa dia doa dia? Itu kita bermula daripada kalimah Rabbana. Tulis itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Ini di antara adab doa, kita kena mula dengan kita dulu. Kita mula doa untuk kita. Qu anfusakum, jaga diri kamu dulu. Wa ahlikum, baru jaga orang lain. Jadi kita mula dengan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Kalau kita dah jadi doa, bukan lagi kita niat ayat Quran, boleh je kita tambah Rabbana ighfir lana wa li walidaina. Tidak jadi masalah. Dia panggil iqtibas. Mana kita ambil ayat itu contoh doa. Tapi kalau niat baca Quran begitu tak boleh. Jangan tukar kalau niat baca Quran. Sebab tu ayat ni boleh dibaca walaupun orang perempuan dalam haid ataupun dalam sujud. Dalam sujud tak boleh baca Quran. Ingat tak? Tapi kalau dah jadi doa, boleh kita baca ayat doa dalam sujud. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan juga kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Siapa dia? Semua daripada zaman kita ni semua orang beriman, sampai ke tok kita, tok Adam, semuanya telah mendapat doa daripada kita. Oi, ramai orang doa. Awak jangan bimbang. Kalau kita dah tak ada nanti, ada tak orang baca doa ni untuk kita? Ada. Jadi sekarang ni waktu kita berdoa untuk kita dan orang sebelum kita. Nanti datang orang lain lepas daripada zaman kita ni, kita pula termasuk dalam kalangan wal alladzina sabaquna bil iman, orang yang dahulu daripada kamu. Kita jangan bakhil di setengah orang ni. Oh, apa doa untuk orangnya? Kita doa untuk kita je lah. Untuk kita. Kita sekarang ni kita untuk kita, bila kita mati kita menunggu doa-doa daripada orang lain. Yang kita nak tajuk kita ni duduk di sini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ni ghillan, perasaan tak baik, benci, tak suka, nak marah, apa sajalah kita kata ghillan ni penyakit hati. Kepada siapa? Lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguhnya engkau Rauf, engkau yang Rahim, yang maha kasih sayang.
Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, doa ini sangat penting di zaman kita hari ini. Hati sukar untuk kita satukan, hati payah untuk berdamai. Maka kita mula dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah yang satukan hati kita, Allah yang hilangkan dalam hati kita perasaan yang tidak baik pada orang beriman. Kemudian bagaimana kita nak menjaga, apakah SOP yang kita nak jaga penyakit yang berbahaya ini daripada runtuhnya masyarakat dengan sebab perbalahan sama-sama umat Islam. Maka kita senaraikan secara pendeknya. Kalau kita nak letak yang pertama doa tadi pun boleh, ataupun kita letak yang ni dulu. Yang pertama, al-ukhuwah fil Islam wiqayatun. Kita mengutamakan persaudaraan Islam itu menjadi benteng ataupun tembok daripada sifat benci dengan hati kita kepada orang Islam. Timbul satu soalan. Saya tanya soalan sebelum tuan-tuan tanya. Dah. Kau nak tunggu soalan? Ada setengah orang, kami nak tanya Ustaz. Silakan. Kalau tak ada tanya, saya tanya dulu. Dia kata, kalau orang tu tak baik? Ni timbul soalan. Kalau dia tak baik, kita kena sayang juga ke dia? Jadi para jemaah sekalian, di sini ada timbul perbahasan para ulama. Mereka mengatakan, kalau orang tu tak baik, tapi dia orang mukmin, dia orang beriman, dia mari masjid, dia solat dengan kita, tapi dia punya, payahlah nak kata penyakit orang, kita taklah, mulut leza. Nak kata apa? Kalau dia cakap, menyakitkan hati. Suka sakistik, suka perli orang. Maka kita kata kita sayang dia sebagai seorang mukmin, tapi kita sedih dengan perangai dia yang tak baik, kita benci perbuatan dia. Kita bukan benci dia sebagai seorang Muslim, tapi kita benci perbuatan dia yang tidak baik. Maka kita wajib, menjadi kewajipan kepada kita, satu kategori lagi dipanggil program amar ma'ruf nahi mungkar. Macam mana pula nak amar ma'ruf nahi mungkar? Maknanya sebagai seorang Muslim, kita sayang. Tapi dalam bab tertentu, tadi kita ketemuah kita hari ini semua tentang integriti. Betul tak? Betul kata dia integriti hari ini? Kalau betul tu dia mari masjid hari ini. Tidak ada sini, dia kawasan wilayah. Dia negara lain tak tajuk lain pula dah. Setengah orang ni bila ditanya dia kata, cuba tanya khatib, tajuk apa tadi? Tanya khatib kata saya baca tak pakai tajuk, saya pakai terus kuliah. Khatib pun tak ingat juga dah. Tapi khatib kita ni dia baca tajuk dia. Sebab tu sekarang ni ketubah ada tajuk kan. Tajuk dia integrity. Sekarang ni seorang Muslim baik, solat, tapi masalah integriti dalam kerja tak ada. Boleh tak boleh kita marah dia dalam isu integriti? Boleh ke tidak? Kenapa tak boleh? Saya tak suka dengan awak sebab awak cakap bohong, tidak ada amanah, tidak ada akhlak dalam kerja-kerja, maka kita mengatakan kita benci dalam perkara tersebut. Setakat mana kebencian? Nabi sebut dalam hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Naklah kamu bantu saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Benar. Sahabat terkejut. Kalau orang kena zalim, mesti kita bantu. Itu jelas bagi kita tak? Orang yang zalim, orang kena zalim, pasti kita bantu. Tapi az-zalim, orang yang zalim, macam mana kita nak bantu pula? Macam mana kita nak bantu orang zalim? Pergi tampar dia ke macam mana? Bagi nasihat. Sekat dia daripada kezaliman. Itu cara. Dan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, maknanya orang yang zalim, cara kita nak bantu dia, kita jangan bagi ruang kepada dia untuk terus melakukan kezaliman. Kita bagi nasihat, kita tarik tangan dia turun awak, kita pergi jangan bagi laluan kepada dia untuk terus melakukan kezaliman. Itu juga termasuk kita menolong saudara kita supaya kita terus membenci orang-orang ini. Jawabnya kita benci kepada mereka dalam perkara yang tidak baik dengan hati kita, ataupun terpaksa dengan lidah kita kerana sesuatu perkara, maka itu masih lagi dalam skop kita tidak benci kepada keimanan dia, tapi kita benci kepada perangai. Itu satu. Maka di sini Nabi sebut dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu.
Jangan benci membenci, marah-marah jangan. Wala tahasadu, dan jangan pula berhasad. Wala tadabaru, jangan pula paling belakang bila bertemu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, adalah kamu menjadi saudara hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Kemudian Nabi bagi tempo, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa halal, lebih daripada 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan, putus hubungan dengan saudara lebih daripada 3 hari. Kita hari ni berapa hari dah kita tak bertegur siapa? Ada orang-orang yang kita tidak bertegur lebih daripada 3 hari? Ada? Hak lain tu. Dia kata lah banyak tahu dah tak jumpa, tak tegur di tempat lain. Mana tak bertegur ni bila bertemu. Dia masuk pintu kanan, kita keluar pintu kiri. Jumpa depan tak bertegur siapa. Ini nak. Tapi ustaz, saya walaupun tak bertegur siapa, setiap kali setiap kali musim raya, hantar kad raya, maaf zahir dengan batin. Sekarang ni siapa baik? Kita baik ke kad raya baik? Siapa yang baik sekarang ni? Awak baik ke kad raya baik? Sudah payah nak jawab dah lah. Kad raya baik kan sebab dia maha zahir dengan batin. Kita jumpa hari raya dengan Tuhan, tolong tangan kot lain dah. Macam mana kita nak kata? Ini suka. Sebab itu masalah al-hub. Cinta kasih ini benda yang terdetik dalam hati. Benda yang ada dalam hati. Cuma oleh kerana benda dalam hati, macam mana kita nak nampak perkara dalam hati, maka itu bukti, dia minta supaya kita buktikan. Kita baru yang melalui bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan semua, semangat belaka kita ni, alhamdulillah, cinta kepada Nabi SAW. Betul ke tidak? Oh, tidak. Tak cukup selawat duduk, kita berdiri lagi. Semangat ni. Habis, waktu tak ada apa-apa, tak ada majlis, orang azan sebut nama Nabi, datang ke tak datang masjid? Oh, dia kata sensitif tu ustaz, jangan tanya. Kita tak pergi, tu bukan tak nak pergi. Habis hujan. Ya kebetulan kita 2 kali mari masjid ni memang hujan sungguh. Hujan lebat. Malam ni slow sikit. Bawah ni lebat sangat. Kalau kata hujan, ada juga hujan. Ada kan dalam hadis tu. Mana di antara keuzuran yang diberi untuk tidak pergi masjid hujan. Baik kalau hari tak hujan. Kita nak jawab apa depan Tuhan? Baru ni hujan. Ni minggu ni semalam hujan, hari esok tak hujan. Kenapa tak pergi juga? Nak kata apa? Itu yang dikatakan bahawa al-hubbu al-mahabbah itu min a'malil qulub, daripada amalan hati. Oleh kerana dia amalan hati, tak mungkin manusia ni boleh tunjuk hati dia kecuali melalui bukti. Suami sayang kepada isteri, hari-hari duk cerita, dia makan tu makan ni, tak pernah bungkus balik. Agak-agaknya isteri nak dengar ke cerita dia. Malam ni bang, saya dah siap makanan malam. Oh, saya baru sudah makan kepala kambing tadi. Malam esok makan, mana aku punya? Tak pernah buat balik. Adakah itu nama dia cinta bukti? Jawabnya tidak terbukti cinta itu. Jadi para jemaah sekalian, dalam masalah al-bughdu al-ukhuwah ini, kita kena bezakan di antara benci hati kita dengan benci perangai orang. Kita kena. Tapi kalau orang tak baik, memang kita kena benci perangai dia. Jangan benci dia sebagai seorang Muslim. Baiklah. SOP yang kedua, untuk memantapkan kesatuan kita ini, dia panggil al-wiqayatu minal hasadi wal ghid. Kita kena jaga diri kita ini daripada sifat hasad dan sifat benci, sakit hati kepada orang. Kata di para ulama tasawuf, dia kata kenapa kita nak hasad dengan orang? Menarik kata-kata dia, tuan-tuan. Kalau kita baca hadis panjang. Kenapa kita nak hasad dengan orang? Andainya harta yang dia ambil tadi, orang ni kaya, kita pun rasa dengki dengan dia. Oh, kaya dia ni. Kaya tu dia ambil di mana? Aset dia. Kalau ambil daripada rasuah, ambil daripada riba, ambil daripada akli amwalin nas bil batil, maka kita tak usah bimbang. Semua itu akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Atas dunia ni dia mewah, dia kaya, dia senang, tapi mereka akan susah apabila mereka melalui proses hisab pada hari kiamat. Baik. Kalau dah dia dapat harta daripada yang halal, kalau dia dapat harta yang halal,
Kenapa bila kita nak dengki dengan dia? Allah Ta'ala yang rezeki kepada dia dengan harta yang halal. Jadi dua-dua itu akan menghilangkan sifat yang tidak baik daripada diri kita. Itulah yang dikatakan selamatkan diri kita, mantapkan ukhuwah kita ni, hilangkan sifat hasad dan sifat al-ghil, sifat sakit hati kepada orang. Di antara perkara yang menjadi salah satu daripada alat untuk menghilangkannya, kita berfikir dengan matang. Dan jangan lupa doa suratul Hasyri ayat yang 10 tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ingat, jangan ditakut. Allahu akbar. Yang ketiga, jauhkan diri daripada suka berbantah-bantah, suka berkelahi. Ini punca. Sekarang ni musim apa kita kata sekarang? Musim hujan. Musim PRU. Nak kata musim perang pun tak ada perang mana. Nah, yang duk berperang itu hak duk perang tu ya. Kita kata musim yang tidak terkawal. Tak nak kawal sekarang. Kalau dulu payah. Zaman kita hari ini, takdir Allah SWT, zaman kita hari ini zaman penyebaran fitnah. Zaman penyebaran maklumat yang tidak terkawal. Macam-macam grup kita ada. Grup keluarga ada, grup adik-beradik ada, grup sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, pejabat ada. Grup kedai kopi ada, sembang-sembang ada, grup masjid ada, grup majlis kuliah pun ada. Semua ada. Tapi adakah orang beradab dalam grup ataupun tidak? Ini di antara punca berbalah kita ni. Pasal itulah Hana minta saya punya admin, kalau grup-grup majlis ilmu, kita kata kita tutup. Hanya admin saja boleh share. Yang lain jangan bagi. Jadi kalaulah keadaan tidak terkawal, lebih-lebih lagi grup masjid, grup majlis ilmu, biar admin jaga, orang lain tak sudut puh benda-benda. Kalau tidak, ia nipuh warna ni, ia nipuh warna ni. Akhir kali kelahi sama dia. Mari majlis ilmu pun, yang duduk belah ni, duduk belah ni. Jadi dua puak dah kita. Ngaji sama. Mungkin belajar pun dia tak pergi dah. Tak boleh tu ustaz tu warna lain. Dia pakai sekali dengan ustaz dia lanya. Ustaz tu warna lain, malah esok ustaz kita. Nak kata apa? Ini satu benda yang cukup. Dalam masalah ini para jemaah sekalian, saya suka ulang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan adik-beradik. Ketika Allah Ta'ala kumpul balik Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia, dengan ayah dia, berkumpul di Mesir, Nabi Yusuf menyatakan apa? Isu yang ketiga, al-wiqayatu minal khisam wat tanahur. Kita kena jaga kawal diri kita musim tak terkawal ini, iaitulah ketika suasana tidak terkawal. Di antaranya grup-grup yang kita ada, kita kena kontrol. Lebih-lebih lagi grup majlis ilmu. Grup majlis ilmu kontrol, kalau boleh tutup dulu, share daripada orang luar supaya tidak menimbulkan rasa resah. Ramai ya dalam grup tu orang yang diam tapi memendam rasa. Tengok orang duk kelahi, tengok orang duk balah, nak campur bukan mazhab dia, campur. Tak campur orang, tapi sakit hati tu ada. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apabila berkumpul adik-beradik dia kumpul, Yusuf mengeluarkan satu kenyataan yang cukup besar untuk kita mengambil pengajaran. Dia kata apa? Alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan saya daripada penjara dan Allah datangkan kamu daripada kampung berkumpul di sini. Ulama tafsir, ulama tadabbur, dia berbincang depan Yusuf adik-beradik dia. Sepatutnya kalau orang yang tidak baik, mungkin sebahagian daripada kita akan menggunakan kesempatan untuk sindir adik-beradik. Alhamdulillahillazi akhrajani minal jub. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada telaga. Tuan-tuan bayangkan kalau Yusuf kata, Allah yang menyelamatkan saya daripada mati lemah, mati sejuk dalam perigi, dalam telaga, bagaimana rupa, bagaimana muka
adik-beradik dia pada saat itu. Boleh bayang ke tak boleh bayang? Boleh bayang. Oh, kami yang campur. Tapi Yusuf lari tajuk. Yusuf kata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada penjara. Siapa yang menjarakan Yusuf? Yang penjara yang Yusuf siapa? Imra'atul Aziz, perempuan di Mesir itu. Isteri pembesar Mesir itu yang penjara. Adik-beradik dia tak ada isu dengan Yusuf dalam masalah tajuk yang dibincangkan. Begitulah para jemaah sekalian, sepatutnya kita apabila datangnya mari perkara-perkara yang boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati, perasaan sakit hati kepada sahabat-sahabat kita, ahli-ahli masjid, ahli majlis ilmu, keluarga kita sendiri, tak sedut puslah dalam tu benda-benda yang tidak baik. Kalau kita nak buat juga, kita buka satu grup baru. Grup bincang-bincang isu semasa. Siapa berani masuk, silakan. Hak ni kita lawan. Warna hak ni masuk, warna biru masuk, warna merah masuk. Kita boleh berlawan. Kita masing-masing tunjuk kekuatan, tunjuk dia punya hebat, siapa yang dia sayang, siapa yang dia benci, apa isu nak bawa, dipersilakan. Kalau tidak, dia duduk kelahi dalam tempat yang tidak sepatutnya menjadi medan perkelahian. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara punca kesatuan ummah, mantapkan ukhuwah kita ni apabila kita jauh daripada isu-isu macam ni. Ni kadang-kadang kita rasa sedih. Hari keluarga, hari raya, jumpa adik-beradik, lama tak jumpa, tiba-tiba yang kawan ni bawa isu dia, yang ni bawa isu dia. Akhir kali kuih pun tak makan, masing-masing turun tak bersalam. Berlaku ke tidak? Sebab kita tak pandai jaga diri. Baik para jemaah sekalian, yang keempat, al-wiqayatu minal ghibati. Inilah kita jaga diri kita daripada mengumpat. Ustaz, ada ke orang mengumpat zaman kita hari ni? Ada ke tak ada? Ada orang mengumpat sekarang? Ada ke? Macam tak ada je. Tak ada. Malam ni contohnya, ada perhimpunan besar dekat luar. Dia tulis tajuk apa? Malik majlis penjelasan, menjelaskan isu semasa. Tak ada mengumpat. Tapi kalau kita pergi dengar, semua pukul orang belakang, yang ni pukul sini, pukul sini. Patut dia tulis majlis mengumpat perdana, baru puas hati. Kita nak pergi pun fikir 10 kali, aku ni tak banyak pahala ni. Pergi mengumpat perdana malam ni, habis pahala aku bagi ke orang. Jadi kita tak ada. Jadi kita ingat, kalau betul dia buat, Nabi sendiri sallallahu telah memberi definisi mengumpat. Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrah. Mengumpat itu maknanya kamu sebut perkara yang tidak disukai oleh saudara kamu. Benda betul, tapi dia tak suka, itu mengumpat. Tetapi kalau kita sebut benda yang tak betul, benda tak betul, kita pergi sebut, itu dipanggil faqad bahattahu, kamu telah memfitnah orang itu. Itu beza. Beza di antara mengumpat dengan memfitnah. Mana kita ni duduk antara dua je. Sama ada mengumpat, dosa besar, memfitnah lagi besar. Jadi dua perkara inilah yang kita tak tahan hati hari ini. Para jemaah sekalian, banyak kali dah saya bawa kepada cerita tuan-tuan dan juga para jemaah sekalian bahawa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita akan bertemu dengan Allah, semua perbuatan kita akan dihisap. Kita akan melalui proses yang berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah. Dan setiap orang akan menerima suratan amalan. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Orang yang belah tangan kanan dapat surat tangan kanan, apa yang bahagianya mereka. Wa ashabul shimal, tangan kiri. Maka kata di para ulama yang beri peringatan, dia kata apa? Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, tulis tuan-tuan. Kalau nampak teruk sangat dalam grup tu, orang tak peduli, tulis kata-kata ni. Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Tuan-tuan nak baca apa di hadapan Allah? Dalam rekod kita penuh dengan kebaikan. Bermula daripada subuh dengan baca Quran. Selepas salat subuh, zikir 4 pagi pula. Menghadiri majlis ilmu. Pergi ziarah sahabat-sahabat, ziarah orang sakit, solat jenazah contohnya, bantu orang miskin. Mali penuh dalam rekod kita kebajikan. Kalau kita nak baca hak ni, buat yang ni. Oi, tak puas hati ustaz, nak baca hak ni pula.
Daripada pukul 5 pagi dah mula share fitnah-fitnah pada orang. Pukul 8 pagi mengutuk orang. Sudah. Nak baca apa? Tuan-tuan fikir sendiri, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Kita fikir sendirilah, kita tulis apa sekarang? Apa benda yang kita nak baca? Maka kita fikir, adakah kita lepas nak jawab depan Allah atau tidak? Terpulanglah masing-masing. Orang yang kita beri sokongan, yang kita beri apa ni, lepas pada majlis ni kan, senyap dah dianya. Kita yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, untuk kita ringkaskan masa kita, saya ambil 5 daripada 10. Wiqayatum minas sabbi wat tala'uni wat tanahur wa fuhsyul qaul. Jaga diri kita, jaga tulisan kita, jaga perkataan kita, jaga share kita daripada maki orang dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Berbeza, manusia akan berbeza, tak boleh lari dah. Tetapi jangan letak perkataan yang tidak baik. Macam-macam perkataan, gelaran-gelaran yang buruk yang diberi. Setiap gelaran ada berbentuk perli, ada berbentuk tanggungjawab lebih besar. Satu masa dulu apabila timbul isu orang tuduh orang ni berzina, na'udzubillah, ataupun liwat, hari-hari duduk keluar berita ni. Orang yang ada bukti, dia teruskan pembongkaran, pendakwaan. Orang yang tak ada bukti, kalau kita bercakap juga, bermakna kita masuk dalam kumpulan qazif, orang yang menuduh orang tanpa bukti. Saya ada bukti, awak tengok, tak orang cakap, biar orang tu yang cakap. Kita yang tak tengok, jangan tengok. Sama juga, orang curi duit ke apa benda ke, yang pentingnya setiap perkataan kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kalau kita guna maki hamun, kita guna perkataan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sibabul muslimi fusuq, memaki-maki orang mukmin itu fusuq. Wa qitaluhu kufrun, bunuh orang mukmin itu salah satu kekufuran. Satu lagi yang kita takut, orang yang menuduh orang. Siapa dia tuduh orang? Man qala li akhihi ya fasik. Siapa dia kata kepada saudara dia, hey fasik, ataupun dia kata kafir, faqad ba'a. Tuduhan itu akan melantun balik atas kepala dia. Hati-hati tuan-tuan. Orang yang suka menuduh orang ni fasik lah, orang ni mujassimah lah, orang ni macam-macam tuduhan. Tuduhan itu akan kembali ke atas kepala orang yang menuduh. Jadi tidak mudah untuk kita, tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla sangat berat. Berhati-hati tuan-tuan, dosa yang lain sudah banyak, cukuplah, jangan kita tambah lagi dosa-dosa, perkara-perkara yang tidak baik yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita jaga 5 perkara ini, mudah-mudahan kita dapat memantapkan persaudaraan sama-sama kita dan menjaga kesatuan ummah dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita, dalam masjid kita. InsyaAllah itu jelah yang dapat kita tazkirahkan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.